Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar bertemu sekali lagi dari studio satelit kami di World Trade Center Kuala Lumpur. Dalam kita membicarakan bagaimana komuniti ataupun masyarakat diperkasakan ataupun diperdayakan, pemberdayaan masyarakat, iaitu empowerment, community empowerment dalam era Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kita tidak tahu adakah ia sampai 12 hari bulan Mei ataupun akan dilanjutkan PKP bersyarat ini. Pastinya kerajaan sudah membuka semua sektor ekonomi dan ada beberapa sektor yang belum dibuka sepenuhnya ataupun belum dibuka langsung, tetapi hampir semua sektor sudah dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa. Jadi kitalah yang akan menjadi penjaga diri kita, masyarakatlah yang akan memantau keadaan diri mereka. Apa yang kita lakukan hampir 6 ataupun 7 minggu ini, dapatkah kita teruskan? Kerana selagi vaksin COVID-19 tidak ditemui, pastinya kita tidak tahu siapakah di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita, jiran tetangga kita ataupun rakan sekerja kita yang sudah pun dijangkiti ataupun yang ada membawa virus COVID-19 ini. Jadi bagaimana kita dapat melakukan pemerkasaan komuniti ini? Bersama saya pada malam ini Pak Azam, ataupun saya lebih selesa dengan Pak Azam, Nur Azam bersama Exco Mercy Malaysia. Jadi Pak Azam terdedah ataupun begitu berpengalaman sejak beberapa dekad lalu bagaimana kita menghadapi sesuatu bencana, tetapi lebih berbentuk bencana seperti bencana alam, peperangan ataupun bencana seperti ataupun akibat cuaca yang ekstrim, dan itu dilalui oleh rakan-rakan Mercy Malaysia di seluruh dunia, dan ada piawaian dan juga tata kelola yang diguna pakai untuk kita engage ataupun berkomunikasi dengan masyarakat. Tetapi pastinya pandemik COVID-19 ni agak berbeza. Bagaimana kita memasuki era PKPB ni dan seterusnya apabila masyarakat akan dibenarkan untuk hidup seperti biasa, pergi bekerja, lepas ini mungkin sekolah akan dibuka, pelajar universiti akan kembali ke kuliah dan sebagainya. Tetapi pastinya apa yang kita lakukan sekarang, social distancingnya, kita basuh tangannya, kita jaga kebersihan diri, itu seolah-olah maksimum. Tetapi adakah kita boleh konsisten dapat melakukan dan ataupun menghindarikan diri kita dari dijangkiti COVID-19? Sebagai permulaan, Pak Azam. Okey, mungkin sebelum kita lihat bagaimana kita nak memperkasakan masyarakat khusus dalam menangani wabak ataupun COVID-19 ni, kita mungkin kena lihat ke belakang sedikit. Apa yang dimaksudkan ataupun yang dikatakan dengan pengurangan risiko bencana. Kerana pengurangan risiko bencana merupakan satu pendekatan yang sistematik dalam mengenal pasti, menilai, seterusnya mengurangi risiko. Dan perkara mengurangi risiko inilah yang sedang kita lakukan, yang mana kita adakan social distancing, yang mana kita memastikan kesihatan kita sentiasa duduk dalam keadaan yang stabil, dan bagaimana kita juga kerap cuci tangan dan sebagainya. Semua ini adalah pengurangan risiko, dan hal pengurangan risiko ini bukan baru dibincangkan. Malah dah pernah dibincangkan di peringkat dunia, di Jepun pada tahun 2005 ada dia punya kerangka kerja berkaitan dengan Hyogo Framework of Action untuk 2005 hingga 2015, dan seterusnya dibincangkan lagi sekali di Sendai, yang mana kerangka kerjanya berkaitan dengan pada 2015 hingga 2030, dan kita sekarang ni sedang menggunakan malah kerangka kerja tersebut, di mana ada 4 langkah utama yang disebut dalam pengurangan risiko bencana ini. So, satu adalah berkaitan dengan bagaimana memahami risiko, understanding risk. So, kita kena faham betul-betul risiko pandemik COVID-19. So, risiko ni tidak cuma pada kesihatan saja. Dia juga akan berkait dengan socio-ekonomik, berkaitan dengan emosi masyarakat, berkaitan dengan perihal mungkin pendidikan yang harus bagaimana nak belajar selepas ni, cara belajar dan bagaimana cara mengajar. Dan kita nak melihat bagaimana kita nak memahami risiko bencana ini dengan halus dan dengan teliti. So, yang kedua, dia bercerita tentang bagaimana pengukuhan risk governance. So, maknanya urus tadbir tentang risiko bencana ini harus dibuat sebaik mungkin.
Maknanya kita yang bercerita tentang penguatkuasaan satu hal. Masyarakat yang duduk dalam institusi, sama ada dia ada ketua kampung dan bagaimana ketua kampung ni boleh juga melakukan langkah-langkah yang lebih halus, lebih detail untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dan kalau kita tengok sekarang, kanak-kanak juga harus faham bagaimana dan cara yang mereka untuk memahami risiko ni tadi, dan mereka juga duduk di bawah, mungkin selepas ni ditaskar dan sebagainya, harus juga tahu semua perkara ni, urus tadbir ni harus dibuat dengan baik. Dan yang ketiga, kita bercerita tentang bagaimana pelaburan tentang disaster risk reduction for resilience. Kita nak tengok pengurangan risiko bencana yang dikatakan satu pendekatan yang sistematik, mengenali, lepas tu menilai, seterusnya mengurangi risiko ni. So boleh dibuat, pelaburan ni boleh dibuat dengan baik, yang mana masyarakat kalau sehingga hari ini kita dah masuk ke fasa pemulihan, kita tidak boleh tidak boleh leka dengan seolah-olah kita dah ready, curve dah mendatar dan kita dah boleh buat sebagaimana yang sebelum COVID-19. Tak boleh. Kita dah masuk ke dalam fasa norma baru, atau kalau mungkin ada orang tak faham norma baru tu, cara kehidupan yang baru yang harus kita teruskan untuk mengurangi risiko ni dalam hal berkaitan dengan peningkatan daya tahan itu sendiri. So yang keempat, kita bercerita tentang enhancing disaster preparedness ataupun peningkatan persediaan bencana ataupun kesiapsiagaan bencana untuk respons yang lebih baik. Dan ini perlu dibincangkan, perlu difahami dahulu di peringkat masyarakat, kerana semua perkara yang berkaitan dengan mengurangi risiko ini sebenarnya ada di dalam SOP yang sedang kita lakukan sekarang ni. Dan untuk masyarakat faham, dia tidak boleh sekadar dengan satu kali ingatan. Dia banyak kali mungkin kita dapat SMS setiap hari. Kita tengok di televisyen banyak iklan ataupun banyak pemberitahuan, dan benda ni kena berterusan, dan perkara ini penting untuk kita teruskan selepas ini. Saya lebih lebih banyak kemuskilan apa yang dikatakan oleh Pak Azam. Kerana kalau ikut bencana, kita lebih tertumpu kawasan tertentu. Kalau kita imbas kembali apa yang berlaku di Manik Urai, di Kuala Kerai beberapa tahun lalu dengan bah kuning itu, hanya di kawasan Kuala Kerai ataupun di Machang ataupun di Manik Urai. Jadi kita boleh fokus semua kekuatan preparedness dan juga kekuatan masyarakat dan juga pihak berkuasa boleh diberi tumpuan untuk kawasan ini untuk mitigasi dan juga melakukan perkara-perkara pemulihan. Tetapi ini melibatkan seluruh negara, Pak Azam. Walaupun kita ada zon merah, titik panas, zon merah, kawasan hijau ataupun kawasan kuning, tetapi hampir ke semua negara boleh dijangkiti dengan COVID-19, kerana kita tidak tahu di mana virus itu sudah pun ada di kalangan masyarakat. Jadi dalam skala yang begitu besar, dalam era pemulihan ini pastinya berbeza, Pak Azam. Kalau di Manik Urai ataupun di Kuala Kerai, kita bersama dengan Pak Azam dahulu, kita lebih melihat apa ataupun the local values yang ada pada masyarakat, dan kita guna pakai apa yang mereka sudah lakukan dan kita tingkatkan dengan protokol yang sedia ada. Iaitu kalau mereka tahu kawasan yang mana boleh lari ketika bah, kawasan tinggi, mereka akan letak kawasan itu sebagai satu spot ataupun area untuk mereka lari. Dalam rumah kat mana barang-barang keperluan kecemasan boleh disimpan dan sebagainya. Siapa akan menjadi ketua dan sebagainya. Tetapi dalam skala nasional dan kalau global, memang global sekarang lah. Jadi bagaimana kita mengadaptasi situasi ini? Pastinya berbeza, Pak. Betul. Tentu berbeza kalau kita ingat dalam konteks sekarang ni. Terutama dalam hal untuk mencari di manakah fokus area yang patut kita bantu untuk berdayakan masyarakat. Dia akan dilibatkan pada secara keseluruhan dan secara menyeluruh. Kenapa saya cuba mengambil kerangka kerja Sendai tadi? Kerana dia merupakan satu kerangka yang umum tetapi dah cuba menepati pada beberapa perkara yang penting. Kerana hal berkaitan pertama adalah hal berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan tentang risiko bencana. Kalau pada masa dulu bila kita pergi ke Kuala Kerai misalnya, kita fokus kepada orang-orang tertentu yang mana kita tahu mereka terdedah dengan risiko banjir. Di situ keterdedahan ataupun faktor vulnerability mereka itu adalah kepada bila air hujan naik dan mereka harus mencari tempat selamat yang lebih tinggi. Tapi dalam hal COVID-19, bila kita faham konsep untuk lari ke tempat yang selamat, so di sini tempat yang selamat adalah rumah. Rumah masing-masing adalah tempat yang selamat. Akhirnya ke situ juga.
Tetapi secara konsep, bila kita sebut bagaimana kita nak mengurangkan tahap kerentanan tu tadi, mungkin tahap kerentanan kita dah boleh kenal pasti golongan masyarakat yang rentan. Lebih spesifik, lebih fokus ke dalam pula. Supaya maknanya golongan orang tua, golongan orang yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. So mereka ni semua sepatutnya sama ada tetap tinggal kekal di rumah masing-masing ataupun mereka mempunyai perlindungan tersendiri yang mereka boleh cari. So kita tetap boleh menggunakan konsep pengurangan risiko tadi dalam hal walaupun dia menyeluruh di seluruh Malaysia. Dan saya ambil satu perkataan yang penting bila kita bercerita tentang pengurangan risiko ini harus dibuat dalam bentuk berkumpulan dan bentuk bersama. Kita tidak boleh melepaskan apabila kita nak melakukan satu program yang nak mendidik masyarakat ni, kita tidak boleh terlepas daripada apa SOP yang kerajaan dah lakukan. Kita harusnya mengikuti SOP yang ada. Itu sebab bila kita tengok dalam sekarang ni, bila fasa kecemasan dah berakhir, telah masuk fasa pemulihan. Fasa pemulihan dan fasa kecemasan tu merupakan fasa persediaan juga. Kerana mereka yang masih selamat yang tak terkena COVID ni, sebenarnya mereka dalam proses bersiap sedia, bersiap siaga supaya mereka melalui atau melakukan norma-norma yang baru ni supaya mereka tidak terdedah daripada jangkitan. So, perkara ni mengikuti pada SOP apa yang dibuat oleh kerajaan. Dan untuk NGO memperkasakan masyarakat, mungkin kelompok-kelompok tertentu atau fokus ataupun target group yang kami dah cuba adakan program bersama mereka, kita dah kena lihat pula dalam konteks sekarang ni, mungkin kita tak boleh buat secara fizikal. Dan dalam masa yang sama, kita tahu juga masyarakat ni ada pengetahuan. Mereka juga ada juga asas mereka bila mereka bermasyarakat, dan mereka ada juga kita panggil local wisdom yang mereka boleh guna pakai dalam mencari jalan keluar. Apakah yang boleh ditambah baik lagi khusus untuk mereka gunakan di peringkat mereka. Kerana saya suka tengok contohnya apabila sekarang ni banyak macam kanak-kanak sendiri kan, kalau mereka sudah faham bagaimana bahasa tentang ini, kita masuk dalam risk communication, bahasa untuk mengurangkan risiko itu sendiri. Berbeza dengan kalau kita pakai bahasa yang umum, mereka tidak faham. So kita kena melihat daripada pelbagai aspek, dan saya rasa kebersamaan untuk bersedia ni amat penting untuk kita fikirkan sekarang. Kalau kita boleh tumpukan kepada kelompok yang rentan ini, pastinya apabila COVID-19 ini orang kata pun berada di sekeliling kita, kita lihat seolah-olah ada kelompok-kelompok tertentu yang kurang mendapat perhatian, seperti kelompok minoriti. Sama ada mereka kelompok pelarian, pekerja asing tanpa izin dan sebagainya, parti, kelompok pekerja asing juga yang sah tetapi mereka bekerja dalam sektor-sektor perekonomian dan juga perkhidmatan yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Begitu juga kelompok rumah-rumah orang tua ini, cara penjagaannya begitu sensitif dan risiko untuk mereka dijangkiti itu begitu besar. Jika dijangkiti, mereka akan lebih terdedah kepada krisis yang lebih teruk. Jadi bagaimana mungkin kita mulakan dengan kelompok ini dahulu? Apabila kita dibenarkan untuk melaksanakan kehidupan seperti biasa, kalau PKP ini tidak dilanjutkan ataupun dilanjutkan, lebih banyak sektor dibuka, pastinya lebih banyak risiko kan kita berhadapan dengan Pak Azam. Betul. Okey, sebenarnya data amat penting dalam hal nak melakukan apa pun perancangan ataupun tindakan. Data ni sebenarnya kita dah boleh dapatkan dalam masa emergency sebenarnya. Contohnya bantuan-bantuan yang Mesti Malaysia sampaikan semasa fasa kecemasan hari itu, memang dah termasuk dah golongan-golongan yang Haji kata tadi, mereka yang pelarian, mereka yang parti, mereka yang bekerja, tapi dalam hal mereka bekerja pun mereka pun tak ada bekalan makanan semangat dan sebagainya. So kita dah cuba kenal pasti setiap bantuan tu keluarga, berapa ramai mereka ada dalam satu keluarga, supaya data ni kita dapat kumpulkan. Lebih banyak data ni sebenarnya lebih bagus. Sebab kalau setiap
badan bantuan yang ingin menyalurkan bantuan, yang cuba membantu pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat menyalurkan bantuan makanan, dapat mengumpulkan data ni dan kita kongsikan semula dan jadi satu data yang besar. Nanti kita akan nampak sebenarnya berapa ramai atau berapa banyak keperluan yang kita pernah bagikan pada satu masa yang sebelum ni. Dan saya nampak daripada data dia mampu membuat kan kita boleh merancang dengan lebih baik dan membuat tindakan respons yang lebih baik. Dan yang keduanya, saya rasa hal kata tentang rumah orang tua tadi, sebenarnya kita apa yang kita boleh lakukan dari segi sekarang ni, budaya mengingatkan ni penting. Ya. So budaya mengingatkan, saya suka sebut budaya mengingatkan ni kerana setiap perkara yang nak kita ingatkan, sama ada melalui posters, risalah, dalam bilik mesyuarat, dalam bilik tamu, semua boleh ada. Dalam bilik tamu ni boleh ada cuma 5 orang saja. Ya. Kalau dulu mungkin ada 10 orang. Dalam bilik mesyuarat, dulu bilik mesyuarat ni boleh masuk 20 orang, tapi kita dah tetapkan. Dan bilik mesyuarat ni boleh cuma 10 orang saja, ikut kursi-kursi yang diadakan. Bilik ni akan disapu dengan cecair basmi kuman setiap 5 jam. So kita boleh adakan aturan-aturan ni. Budaya ni selain daripada kita nak mengingatkan secara verbal, kita boleh juga tampalkan poster-poster ni untuk kita membantu ingatkan. Seterusnya perkara-perkara yang boleh meningkatkan lagi kebersihan kita. Contohnya kita sekarang ni letak hand sanitizer dekat luar. Ya. Tapi ada tempat, contohnya di pusat operasi bencana COVID-19 Mercy Malaysia, kita adakan satu tempat basuh tangan yang baru dengan pipe airnya khusus supaya setiap tamu yang datang boleh mencuci tangan dengan sabun supaya dia lebih bersih, dan seterusnya diambil suhu dan didaftarkan untuk contact tracing dan sebagainya. So perkara ni dah boleh jadi amalan, jadi common. Ya. Sebab kalau kita nak, contohnya lah, akan berbeza di antara nak melihat kes bila semua parti ataupun refugees berbanding dengan mungkin pihak swasta yang boleh buat, mungkin ada kelebihan kat situ. Mereka boleh cek seluruh staf mereka dengan test COVID ni sendiri kerana mereka mempunyai kewangan yang cukup. Tapi yang refugees ni, kerana mereka ialah ramai dan mungkin mereka kalau nak habiskan dana pun ke situ terlalu banyak pun, dia akan jadi satu bebanan yang lain. So banyak perkara yang kita kena tengok secara menyeluruh sekarang ni, tetapi kita boleh melakukan benda ni secara perlahan-lahan dan mungkin secara berkelompok-kelompok dahulu. Okey, bagi kelompok yang tidak mampu untuk melakukan ataupun tidak mampu untuk menunggu lebih lama PKP ini dilanjutkan, kerana ini berkaitan dengan sosioekonomi mereka. Kelompok penjaja, kelompok B40, kelompok yang kataupun bergaji hari, pastinya mereka tiada pilihan. Walaupun disyaratkan mereka tinggal di rumah, kalau boleh tidak keluar, tetapi mereka tiada pilihan. Kalau mereka tidak keluar atau bekerja, mereka tiada income atau pendapatan. Bagi kelompok-kelompok macam ini, bagaimana kita boleh menolong mereka, Pak Azam, untuk empowered community sebegini? Kerana mereka begitu lemah sebelum ini. Sebelum COVID pun mereka dah lemah. Apatah lagi ketika COVID, inilah sasaran Mercy dan juga golongan-golongan rakan-rakan NGO kita yang bagi bantuan mereka saban hari. Pastinya selepas ini mereka lebih parah. Tak tahu mereka ada kerja ataupun tidak. Adakah majikan yang mereka mampu boleh berniaga, kerana pasar tidak boleh dibuka, pasar tani tidak boleh dibuka, pasar malam tidak boleh dibuka. Mereka hanya boleh mungkin depan rumah. Jadi bagaimana mereka perlu mengadaptasi dalam masa yang sama dapat mengurangkan risiko mereka dari menjadi kelompok yang paling vulnerable untuk menerima jangkitan ini? Okey, kita kalau nak bercerita tentang bagaimana nak meningkatkan ekonomi masyarakat, mungkin luar bidang kuasa Mercy Malaysia dalam untuk membantu mendanai satu perusahaan kecil ataupun perniagaan-perniagaan kecil lah. Tapi yang saya nampak, kelompok-kelompok yang sebenarnya kita tahu memang langsung tak pernah dapat bantuan. Ya. Sebab tu Mercy Malaysia dalam proses pengagihan bantuan, kita cuba mengenal pasti dan menyaring sebenar-benarnya siapa yang paling rentan di kalangan yang rentan. Kerana data mereka ni akan ada dengan kami dan permintaan ni akan kami usahakan untuk berterusan. Kerana kalau sekiranya masyarakat ni dapat makan, sekurang-kurangnya mereka cukup untuk menampung kehidupan keluarga mereka. Dan pekerjaan ni sepatutnya kalau memang sekarang ni keadaan dah ada PKP bersyarat, so sekurang-kurangnya mereka boleh mencari juga ruang dan peluang. Tapi bila data ni cukup lengkap,
inilah kebaikan yang saya sebutkan tadi. So saya rasa tibanya masa kita semua yang sedang berusaha ni, yang membantu masyarakat terutama dalam hal memberikan bantuan makanan, bantuan yang bukan makanan ni, cubalah kita ambil data, kumpulkan data ni dan kita boleh kongsi bersama dan letak di satu tempat. Mungkin kalau di Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita boleh selain daripada memberitahu, dulunya kita beritahu kita nak pergi bagi bantuan sahaja, sekarang ni kita akan beritahu kita bagi bantuan dekat siapa, kepada siapa, jumlah nama dan seterusnya ada di situ, supaya kita dapat perlahan-lahan mengumpulkan data ni supaya dia akan jadi lebih lengkap dan kita akan membantu kerajaan untuk mengenal pasti siapakah yang paling rentan di antara yang rentan. Bagi komuniti juga, mereka sudah pun terkurung lebih 2 bulan di rumah. Pastinya kesihatan mental menjadi satu aspek dan diberi kekuatan oleh Mercy Malaysia melalui bantuan psikososial. Ini penting juga kerana ini satu pandemik, bencana yang tidak pernah kita lalui. Kalau orang umur 50 tahun, mereka tidak pernah lalui darurat macam saya. Jadi ini pertama kali mereka berhadapan dengan semua perkara. PKP-nya, darurat pandemiknya dan sebagainya. Untuk bangkit semula dengan cergas, dengan pantas, pastinya memerlukan satu motivasi yang benar-benar berbeza. Tetapi dalam masa yang sama, kita terus berjaga-jaga dengan community empowerment ataupun pemerkasaan komuniti untuk kita tidak terdedah dengan COVID-19. Jadi bagaimana ini boleh kita lakukan dengan pantas, Pak Azam? Kerana berbeza cara kita mendekati kelompok B40, kelompok yang paling rentan, dan juga dalam itu ada yang paling rentan lagi. Bagi kelompok masyarakat pelajar, kelompok masyarakat peniaga dan sebagainya, semuanya situasi berbeza. Dia kalau kita tengok tidak ada istilah yang boleh kita shortcut dalam hal ni. Maknanya kita berusaha mengenal pasti satu persatu langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan. Seterusnya mesti sendiri cuba melakukan tindakan mengikut kepada SOP yang telah disediakan. So berkaitan dengan emosi tadi, of course Mercy Malaysia kita mempunyai salah satu komponen kita punya strategic preparedness and also response for COVID-19 ni yang berkaitan dengan mental health dan juga psychosocial. So kita nak masyarakat ni mampu bangun. Bangkit. Kita nak masyarakat jauh lebih berdaya tahan daripada sebelum ni. Kalau kita terima lagi, kita lebih kuat lagi. Maknanya kita nak masyarakat ni mempunyai kekuatan yang walaupun dari segi konsep penjarakan sosial tu kita jarak secara fizikal, tetapi dari segi kedekatan sosial kita bersama keluarga kita, kawan-kawan kita, ataupun sekiranya yang memang mereka tak ada tempat untuk bercakap, Mercy Malaysia ada sediakan platform supaya mereka boleh telefon dan supaya mereka boleh meluahkan apa yang mereka rasa, kebesaran, yang perkara-perkara yang barulah yang mereka tak pernah lalui, terkurung di dalam satu tempat yang cukup lama dan tak boleh nak buat sesuatu yang mereka suka dan mereka prefer. So kita usahakan untuk bagaimana emosi masyarakat ini juga dapat dikurangkan dari segi risikonya. Kita tak nak perkara itu menjadi sampai mereka terbeban dan akhirnya mereka sendiri tidak dapat menampung situasi itu. Adakah suatu perkara yang biasa, Pak Azam, kalau bencana tu, ketika kita bertemu bual dengan beneficiaries ataupun mereka yang berhadapan dengan bencana itu, kalau bencana bah itu, mereka dengan hujan pun mereka ada rasa ketakutan, gerun. Adakah kita pun sudah lalui sekarang di kalangan rakan-rakan kita yang tak bolehlah ramai sangat orang tak payah pergi. Jadi dari sudut pro dan kontra, dan perlu kita berikan kekuatan pada kelompok-kelompok yang ada rasa trauma, ada rasa stigma masyarakat. Ini ramai orang pekerja asing. Jadi kita ada stigma pada pekerja asing. Ini kelompok tabligh. Kita ada stigma pada tabligh kerana mereka menjadi kluster terbesar ketika COVID ini. Jadi bagaimana kita perlu mengadaptasi dan juga mengenal pasti situasi-situasi yang tidak enak ni untuk kita empowered community dalam situasi normal baru ini. Okey, so masyarakat ni sendiri bila kita berdepan dengan sesuatu bencana lah, terutama perasaan mereka selepas kita tengok bencana-bencana yang berkaitan dengan tsunami, gempa bumi, taufan, maknanya mereka akan rasa takut, akan rasa trauma dengan kalau bunyi air, rasa macam air dah nak naik sekali kan, padahal mereka air itu cuma setakat air hujan atau sebagainya. So mungkin akan terasa, tapi kita dalam nak melalui sesuatu yang kita tak biasa. Kalau patah ada menyebutkan kita jangan takut dengan gelombang, kita kena belajar menghadapi gelombang. So
kita menghadapi gelombang tu dengan satu perkara yang betul, dengan melakukan tindakan-tindakan yang betul, dengan norma-norma yang dan SOP yang telah diberitahu oleh kerajaan, dan mungkin ada beberapa lagi perincian yang dibuat untuk lebih baik oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tersendiri. Macam saya sebut tadi, di pejabatnya ada kelompok yang lain, di pasarayanya ada pemikiran dan juga susun atur yang begini, dan di tempat-tempat pendidikan, di tempat belajar pun ada cara SOP-SOP yang boleh meningkat boleh ditingkatkan mengikut pada SOP yang kerajaan kita buatlah. So ini penting untuk kita faham sebelum kita betul-betul rasa kita nak keluar balik menghadapi kehidupan kita selepas ini. Terima kasih Pak Nur Azam Abu Samah, Esko Mercy Malaysia, Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia. Begitu banyak orang kata pun pencerahan dan perkongsian yang diberikan, walaupun ini merupakan satu pengalaman baru, termasuk rakan-rakan Mercy kita, sekurang-kurangnya mereka berada di lapangan, mereka melihat bagaimana kelompok yang rentan, kelompok yang begitu vulnerable berhadapan dengan COVID-19, dan kita juga perlu yakin bahawa setiap norma baru yang kita hadapi sekarang perlu dilalui dengan penuh bermaklumat, dengan penuh ilmu. Sekurang-kurangnya kita dapat bangkit segera daripada orang kata pun cara kita menghadapi COVID-19 kan. Kita tidak tahu bilakah COVID ini akan berakhir selagi vaksin tidak ditemui untuk merawat pesakit ataupun penyakit yang membawa maut ini, iaitu COVID-19. Itu sahaja agenda Wani pada malam ini. Terima kasih lagi Pak Azam. Kami bersiaran di World Trade Center Kuala Lumpur. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain pula dalam agenda Wani. Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.